Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so guys, pada hari ini aku ada satu kisah yang agak menarik yang aku nak kongsikan dengan korang. Selalunya kisah seram yang kita dengarkan berlaku sama ada di rumah lah, berlaku di tempat-tempat yang menyeramkan lah, and mostly kebanyakannya di atas darat lah. Kali ni kisah pada hari ini bukan berlaku di atas darat, tapi berlaku di lautan. Yes. So kisah pada hari ini berkenaan dengan 4 sahabat. Yes, 4 sahabat yang aktiviti diorang ni adalah menyelam. Diorang punya hobi memang diorang suka menyelam dekat kawasan laut, dan kadang-kadang ada tasik-tasik juga tu, diorang redah agak selagi diorang ada kebenaran untuk menyelam di kawasan tersebut. Okay, and biasalah antara 4 sekawan ni ada seorang yang memang berpengalaman lama dah and siap ada license untuk kira jadi guide untuk menyelam ni. So dia tak perlu another guide ke apa, dia memang ada kebenaran untuk dive. Kalau kata dengan rakan-rakannya, dia lah yang paling senior lah, and untuk dapat license ni memang satu benda yang menyusahkan. Yes, itu yang diberitahu kepada aku lah. Okay, ada kemungkinan info aku yang ni mungkin salah ke apa, tapi kalau ada divers yang memang experience, yang tahu pasal benda ni, korang boleh drop komen di bawah and kongsikanlah macam mana kan proses-proses kalau kata bab-bab menyelam ni, apa license yang kena ada semua bagai. Korang boleh share di ruangan komen di bawah. So tanpa membuang masa, jom kita layan kisah seram malam ni. Alright, let's go. Laut. Bila kita bercakap pasal laut, so laut ni ada satu permukaan yang agak luas di muka bumi kita. Alright. So laut merangkumi hampir 75% permukaan di atas bumi ni. Itu fakta, bukan auta. So walaupun dekat bumi ni, yes, laut memang paling banyak lah permukaan dekat atas bumi ni, tapi kurang daripada 10% sahaja kawasan permukaan laut di explore. So kira tak banyak kawasan-kawasan laut ni yang banyak research yang dilakukan lah. Alright. And also disebabkan permukaan laut ni adalah satu kawasan yang agak luas di muka bumi kita. Okay, and hanya kurang daripada 10% sahaja yang dieksplor. And ialah macam-macam misteri bila dikaitkan dengan laut ni. Ada saintis yang mengatakan ada Loch Ness Monster, amboi, itu dekat tasik, tapi tak apa, kita masukkan juga. Okay, ada Megalodon Shark, iaitu merupakan ikan jerung yang besar yang hidup zaman dinosaur. And malah ada lagi dinosaur tinggal di dalam dasar lautan. Macam tu, bermacam-macam teori yang dikeluarkan oleh para saintis. Sebab ialah kawasan laut kan tak banyak tempat yang dapat kita explore. So kita tak tahu, kemungkinan besar macam-macam benda yang hidup dekat bawah sana. Alright, so kisah pada hari ini yang aku bakal kongsikan dengan korang berkisarkan 4 sahabat yang memang diorang punya hobi atau aktiviti diorang pada waktu lapang, which is menyelam. Okay, diorang menyelam dekat laut, diorang menyelam dekat tasik. Selagi diorang diberi kebenaran untuk menyelam, diorang akan pergilah dekat tempat-tempat tu. And 4 sekawan ni dah consider merata-rata jugalah tempat yang diorang pergi and everything. Tapi satu kawasan ni yang membuat 4 sahabat ni takkan lupa sampai ke hari ini. Satu insiden yang berlaku boleh dikatakan agak seram dan agak traumatise lah. Diorang punya pengalaman ni sampaikan ada antara mereka yang memang dah tak nak ada kena-mengena dengan aktiviti menyelam ni. Tapi yalah, bila cakap pasal hobi dan bila cakap pasal minat ni kan, walaupun kita cakap aku dah tak boleh nak buat benda-benda ni, tapi disebabkan minat tu, passion towards benda tu, so end up kita still beranikan diri untuk melakukannya. Alright, so kisah kita pada hari ini bermula di mana salah seorang daripada 4 sekawan ni mempunyai satu idea untuk menyelam dekat satu kawasan ni yang di luar Malaysia, and dia dah buat banyak research pasal tempat ni, and dia rasa macam dia memang nak try explore lah untuk menyelam di kawasan tersebut. So 4 sekawan ni, Fendi yang paling senior, Omar, Zul dan Mika. So diorang ni memang bila cakap pasal menyelam ni, diorang sangguplah pergi ke mana-mana and just untuk experience pengalaman menyelam dekat kawasan-kawasan tertentu.
Alright, dekat Malaysia ni ibarat diorang dah macam pro lah. Rata-rata diorang pergi semua. Diorang pun ada juga travel dekat luar negara, dekat Japan lah, Thailand lah. Okay, and satu tempat ni yang Fendi jumpa, and Fendi rasa macam memang dia nak explore lah tempat ni, adalah Gili. Dia terletak di antara Gili Islands lah. Okay, Kepulauan Gili. So tempat ni, si Fendi dah dengar banyak kisah pasal kawasan menyelam ni. Okay, dia adalah cabaran-cabaran dia sikit. Tapi bagi Fendi, itu bukan satu masalah yang besar, and bagi dia itu adalah satu cabaran yang memang dia nak explore. Okay, selalunya bila dia pergi menyelam ke apa, bukan nak kata air laut tu tak ganas ke apa ke, tapi kebanyakannya dia boleh handle, dia dengan kawan-kawan dia boleh handle. Tapi hanya di tempat ni, dekat Gili ni, dia tak pernah explore lagi. So dia nak ambil kesempatan ni untuk cuba nasib menyelam dekat Gili Islands ni. So Fendi dan rakan-rakannya pun dah plan, get in touch dengan tour guide dekat sana kan, macam mana diorang, whether boleh dapat kelulusan untuk menyelam and everything. Akhirnya diorang mendapat kelulusan di mana diorang boleh menyelam dekat kawasan yang diorang inginkan. And Fendi dan rakan-rakannya pun dah start lah preparing, start ada checklist everything all, and make sure barang-barang, equipment diorang semua dibawa, and diorang tak nak left out anything lah. Sebab bahaya is that bila menyelam, kalau kau tertinggal sesuatu benda, settle. Alright, and Fendi jenis yang memang detail pasal benda-benda macam ni, and plus dia yang paling senior, dia paling berpengalaman dalam bab-bab menyelam ni. So dia make sure yang kawan-kawan dia pun prepare semua barang-barang yang diperlukan untuk menyelam. So akhirnya lepas plan and everything, kelulusan dah dapat, akhirnya diorang pun membeli tiket kapal terbang dan terbang ke Bali dan menghala ke arah Gili Islands. Okay, Fendi, Omar, Mika dan Zul dah tak sabar untuk menyelam dekat kawasan tersebut. So first things first, diorang kena cari tempat penginapan lah kan. Takkan sampai sana tak buat apa-apa. So diorang mencari, and diorang jumpa the best deal berdekatan dengan laut, and diorang pun decide to stay dekat situ lah. So malam sebelum diorang buat aktiviti penyelaman diorang, okay, menyelam diorang tu, okay, Fendi make sure okay, barang-barang semua dah complete, and kalau kata sekiranya tak ada, diorang akan refer balik dengan diving instructor yang ada dekat situ untuk make sure yang perkakas yang diorang bawa tu sesuai dengan keadaan laut yang dekat Gili Islands tu. So selepas every planning semua diorang dah buat, diorang dah kaji, diorang even duduk dengan diving instructor yang berpengalaman dekat Bali, okay, dekat Gili Islands tu, untuk check okay, mana tempat diorang boleh pergi, and kedalaman macam mana, berapa lama diorang boleh berada dekat dalam lautan. Everything diorang kena make sure benda ni kena teliti, sebab one mistake, nyawa boleh melayang, babe. Okay, jangan kita bermain-main dengan laut. Macam tu. Okay, so pada keesokan harinya, diorang pun dah semua dah ready. Awal pagi diorang semua dah bangun. Diorang make sure okay, breakfast semua diorang makan dulu, relax, chill, sebelum diorang naik boat untuk menghala ke tempat lokasi di Gili Islands, di mana diorang akan mulakan aktiviti penyelaman diorang. So jam menunjukkan 10 pagi, di mana diorang semua dah ready dekat boat-boat yang di mana diving instructor diorang ni akan bawa diorang ke tempat yang diorang nak pergi tu. Pada awalnya semua seems normal, okay, pada waktu pagi tu. Tapi diving instructor tu, sebelum diorang bertolak, diving instructor ada memberi beberapa pantang larang sekiranya diorang memang nak dive dekat area situ. Adalah beberapa benda yang rules and regulation yang diorang kena ikut. Okay, salah satunya which is contohnya kalau kata time diorang menyelam and everything, tiba-tiba keadaan current kat bawah dasar laut tu macam lebih ganas daripada biasa, and diorang kena keluar daripada tempat tu. And sekiranya berlaku apa-apa perubahan, okay, dekat lautan tersebut, diorang harus exit daripada tempat tu, naik boat and pulang. Okay, itulah deal diorang. Okay, the best thing is that diorang bukan hanya dapat menyelam satu hari je. Diorang ada dekat situ lebih kurang 5 hari. So diorang dapat menyelam dekat tempat tu selama 3 hari. Alright, and masa yang diberikan hanyalah setengah jam macam tu. Okay, tak lama. Alright, sebab mengikut diving instructor dekat situ, diorang ni tak boleh berada dekat kawasan situ terlalu lama akibat pantang larang yang agak misterius sikit dekat tempat tu. So ini yang amaran yang diberi selain daripada amaran-amaran yang standard tu pasal lautan everything all. Amaran yang ekstra ni yang diberikan kepada diorang is that salah satu benda yang time bila diorang tengah menyelam, okay, bila diorang tengah menyelam, sekiranya diorang terdengar apa-apa benda yang luar daripada kebiasaan. Dia cakap contohnya seperti
dendangan lagu dekat dalam air. Amboi, macam mana saya ada dendangan lagu dalam air? Ataupun tiba-tiba temperature dalam air tersebut berubah tiba-tiba, ataupun warna, warna dalam laut tu berubah. Contohnya, kalau kata tempat yang bersih, tempat laut yang bersih, laut yang clear, dia akan nampak macam kebiru-biruan. And dia kata kalau tiba-tiba bertukar menjadi gelap, malap-malap kehijauan sikit, diorang kena exit daripada laut tersebut. So ini adalah antara amaran yang diberikan kepada 4 sekawan tersebut. Namun Fendi pun persoalkan kenapa antara semua rules and regulations yang diberikan oleh diving instructor, kenapa tiba-tiba ada benda tahyul pula ni tiba-tiba kan ada muzik lah, apa benda semua kan, apa benda ni kan. So diving instructor kata tempat ni dia lain sikit, and banyak pengalaman and banyak insiden-insiden yang tak diingini berlaku. Tapi instructor ni tak nak bagi tahu terlalu detail sebab takut terlalu menakutkan diorang. Tapi Fendi jenis yang tak suka dengar semua benda-benda ni tau. Bagi dia melakukan aktiviti ni, dia lebih kepada appreciate nature tau. Dia lebih menghargai kepada alam semula jadi macam tu. And dia suka menyelam sebab dia suka tengok pemandangan yang indah di dasar lautan. Dengan warna-warna dia, dengan kehidupan-kehidupan di dalam air and everything. So dia suka benda-benda tu semua. Tapi dia paling pantang bila ada orang yang cakap ada benda yang mistik. Walaupun seperti kita semua tahu, bila kita bercakap pasal air laut, bila kita cakap pasal laut lah, bukan pasal air laut, pasal lautan, banyak insiden ataupun banyak benda-benda misteri yang kita tak tahu. In the end, lepas Fendi dah berbeta dengan instructor semua, Fendi dah malas layan, dia kata okay, jom kita gerak sekarang. Namun this is where the problem starts to shows lah. Masalah start untuk nak boleh nampak masalah pada awalnya kan. So diving instructor tu cuba start boat diorang untuk ke arah kawasan yang diorang nak pergi ni. Cuba start, tak boleh start. Boat tak boleh start dia. And mengambil masa hampir 15 ke 20 minit. Tapi still sangkut juga. Fendi dah naik panas lah kan. Tapi Omar pun bagi tahu Fendi, kau boleh relax lah, kau boleh bawa tenang lah, kau jangan menggelabah sangat, boleh tak? So Fendi jenis yang memang tak sabar bila nak buat aktiviti ni. Diorang semua dah masak dengan perangai Fendi. Sebab diorang tahu Fendi jenis yang memang, dia bila dah set something tu, dia memang nak buat tau. Dia jenis dia tak suka tunggu lama sangat tau. Sebab dia bagi dia akan potong mood dia semua bagai. So again, diving instructor tu cuba start boat tersebut. Macam aku cakap tadi, hampir 15 ke 20 minit baru akhirnya enjin tu start. And diorang mulakan perjalanan diorang ke kawasan yang diorang nak menyelam lah. Namun sepanjang perjalanan diorang, so perjalanan daripada dari kawasan pantai ke kawasan laut yang diorang nak pergi tu mengambil masa hampir 30 minit. Dia agak jauh keluar lah. So dalam sepanjang perjalanan tu banyak insiden-insiden yang pelik berlaku tau. Antaranya sambil di dalam boat, tiba-tiba diorang terdengar seakan-akan macam ada orang memanggil diorang. Namun diving instructor tersebut cakap benda tu semua jangan layan, buat tak reti, just fokus pada perjalanan diorang. And lepas sambil jalan, tiba-tiba diorang nampak seperti ada bayangan-bayangan dari jarak jauh. And then lepas tu diorang terasa seperti ada benda yang menghentak boat diorang tau. Dia selalu, kalau kita naik boat kan, standard lah, yang mana yang pernah naik boat, biasalah dihentak. Bila dihentak atas permukaan air tu, dia akan ada macam tap. Tapi diorang tahu bila diorang dengar bunyi, dia ibarat macam bunyi ketukan dekat boat tu, berbeza daripada hentakan boat ke atas air laut tersebut tau. So bermacam-macam benda lah yang aneh berlaku sepanjang perjalanan tu. Tapi diorang stay calm, diorang bertenang, diorang tak react pada situasi, diorang just fokus pada perjalanan diorang. So hampir 30 minit perjalanan diorang ke kawasan yang diorang nak pergi tu, akhirnya diorang pun sampai ke kawasan yang diorang nak menyelam. So bila diorang sampai kat situ, macam biasalah, instructor tersebut akan park boat kat situ, and again akan bagi tahu diorang akan amaran-amaran yang telah diberitahu yang terlebih awal tadi tu. Sebagai reminder kepada diorang lah. So Fendi pun dah malas nak layan semua benda tu. Diorang pun dah start prepare diorang punya gear, diorang dah pasang diorang punya suit and everything all. And diorang pun ready untuk menyelam. So Omar and Zul pada waktu tu, diorang macam berbincang lah, and make sure that everyone remembers that
Diorang hanya boleh berada dekat dalam laut tersebut hanya dalam 30 minit macam tu. So Fendi cakap, kalau aku nak lama lagi apa salah tak boleh. Itu bagi aku antara satu benda yang careless lah, datang daripada seorang yang berpengalaman. Yes, kita orang faham bila orang yang berpengalaman ni, diorang memang ada act sikit lah, sebab ibarat macam diorang pro kan, diorang dah macam biasa dengan benda-benda ni semua. Tapi kadang-kadang disebabkan belagak kan, sebab nak show lah yang diorang ni pro semua bagai kan. So kadang-kadang diorang tak fikir impact yang akan berlaku kepada sama ada pada diri diorang ataupun berlaku pada rakan-rakan diorang. Tapi Omar bertegas kata just follow instructor, apa yang instructor tu bagi tahu. Okay, kita dekat tempat orang, kita bukan dekat tempat kita. So Fendi pun macam okay lah, whatever lah. So diorang pun ready and diorang pun menyelam. Okay, so diorang pun menyelam and diorang macam biasalah, diorang kejap-kejap diorang turun and diorang pun berenang lah. Okay, tengok keindahan di dalam lautan, everything all. And Fendi memang excited lah bila dia tengok. Yelah, setiap permukaan laut dekat dunia ni berbeza-beza daripada tempat yang diorang pergi. So tengah diorang berenang and everything all, then Omar, Zul dan juga Mika, diorang berenang berdekatan tau. Tapi Fendi ni jenis yang suka explore sendiri tau kadang-kadang. So diorang perasan yang Fendi ni makin jauh sikit daripada diorang. So diorang pun buat signal lah dalam laut tu untuk alert Fendi yang dia dah macam berpisah daripada grup tu. So Fendi pun terserempak dengan benda tu. Ya, dekat Google tu macam special sikit. Diorang boleh nampak macam full view macam tu kan. Okay, so dia nampak lah dari sisi tu, nampak macam diorang bagi signal dan Fendi pandang, and Fendi pun okey lah, dia sedar yang dia dah jauh daripada grup tu. So dia berenang kembali kepada diorang balik. So macam biasa, diorang berada dalam air dalam lebih kurang 10 minit macam tu. Everything seems normal. Okay, tak ada apa-apa yang lain ataupun yang pelik daripada biasalah. Alright. So tengah si Fendi ni berenang-renang. Fendi ni jenis yang macam aku cakap tadi, suka explore sendirian. So ada sesuatu yang dekat laut tu yang Fendi macam tertarik untuk pergi lebih dekat tau. So macam biasalah dekat laut dia akan ada yang batu karang and everything all. So macam ada sesuatu yang menarik perhatian Fendi. So Fendi pun menyelam ke dalam sikit and nak check lah apa benda tu, tapi rupanya tak ada apa-apa pun. It's just that disebabkan kilauan cahaya and everything all, so nampak macam seolah-olah benda tu bercahaya and everything. Tapi bila Fendi datang dekat, dia tak jumpa apa-apa. So sepanjang diorang berenang dekat dalam laut tersebut, and then at what moment Fendi perasan yang seolah-olah arus dekat dalam laut tersebut macam berubah tau. Pada awalnya bila diorang selam, keadaan air dekat dalam tu macam tenang, walaupun ada arus, tapi tak ada lah yang terlalu hardcore. And tiba-tiba Fendi terasa macam seolah-olah ditarik tau oleh arus tersebut. So tapi sebabkan si Fendi ni seorang yang experience, so dia tahu macam mana nak kawal keadaan dan macam mana nak lawan arus and everything all. And sambil si Fendi ni berenang dekat laut tu, tiba-tiba dia sedar satu benda yang pelik, which is pada awalnya time diorang berenang, keadaan cahaya dekat dalam lautan tersebut boleh dikatakan bercahaya sikit lah, right? And tiba-tiba tak pasal keadaan dalam laut tu menjadi malap sikit, seolah-olah macam dah nak malam tau. Macam tu. Okay, aku tak boleh nak explain in detail, tapi inilah apa yang dikongsikan pada aku. So dia ibarat macam malam-malam macam tu. Okay, and keadaan sekeliling yang pada awalnya kebiru-biruan dah nampak seperti macam apa orang cakap, so English word dia murky lah. Dia nampak macam berhabuk, berpasir macam tu, and warna dia dah start berubah sikit tau. And then Fendi teringat akan pesan instructor tadi tu, yang dia kata kalau sekiranya kalau dia sedar yang kawasan dalam laut tersebut start berubah, okay, and terasa seperti ada arus yang lebih kuat ke apa, untuk exit tempat tu and naik balik ke boat. Tapi Fendi macam ini semua benda-benda mengarut lah. Dia still tak nak dengar apa yang instructor tu cakap. Dia continue dengan berenang ke sini ke sana and everything all, sampai kan satu tahap tertiba Fendi terdengar seolah-olah ada seperti ada orang yang menyanyi dalam laut tersebut. Ada orang menyanyi pula dalam air tu. So dia terdengar macam sipihan-sipihan tau, bunyi nyanyian tu. So nyanyian tu lebih kurang macam ni lah.
korang mesti expect aku main lagu Little Mermaid kan. Tak, bukan. So dia adalah few times, few videos yang aku pernah check pasal lautan semua, everything all. Diorang ada terdengar ibarat seperti ada orang menyanyi dekat laut tau. So bunyi tadi tu lebih kurang yang apa si Fendi dengar lah. Tapi Fendi macam, mungkin aku terlalu dekat dengan permukaan kot, ataupun terlalu dekat dengan bot. Instruktur pasang muzik kuat. So again, Fendi tak dengar segala amaran yang diberikan oleh instruktur tersebut. So Fendi terus dengan selaman dia, okay, terus menyelam and start berenang ke sini and everything all. Sampai satu tahap di mana tiba-tiba dia terasa seolah-olah ada benda yang tarik dia ke bawah. So kan biasalah divers diorang ada yang macam apa, tapak kaki ikan tu ataupun itik, aku tak tahu apa benda diorang panggil benda tu. So dia terasa seperti ada benda yang tarik benda tu yang menarik dia ke bawah tau. So dalam otak dia fikir dua benda je, okay, sama ada ikan ataupun sotong yang menarik dia. Tapi bila dia tengok bawah, tak ada apa-apa. Okay, kalau nak kata ikan sekalipun mesti akan nampak ada ikan besar tau. So tak logik lah kalau tak ada ikan besar dan tiba-tiba kau terasa macam ada benda tarik kau ke bawah. And kalau sotong lagi lah kan, laju pula kan sotong tu berenang kan. Somehow mesti kau akan ternampak benda tu bergerak-gerak dalam air. Tapi Fendi tak nampak apa-apa tau pada waktu itu. So Fendi macam abaikan benda tu and dia continue berenang. Alright. Sampaikan satu tahap di mana sambil dia berenang tu, tiba-tiba dia punya tangki oksigen dekat belakang ditarik dengan kuat tau, and ditarik ke arah belakang tau. So tiba-tiba Fendi, bayangkan ni di Fendi, dia tengah berenang dan tiba-tiba dia kena tarik macam tu tau. Hampir lebih kurang 20 ke 30 meter jarak dia tau daripada tempat asal dia. Fendi panik lah. Dia dah panik, apa benda semua benda ni kan, kenapa tiba-tiba ada benda tarik aku ni. So Fendi pandang belakang, dia pandang sini, pandang sana kan, dia tak nampak apa-apa. Tapi apa yang berlaku kemudian terus membuat Fendi panik and terus naik ke permukaan. So lepas Fendi dah kena tarik, dia nak try lah berenang balik ke arah tempat yang dia berada tadi. So bila dia berenang ke arah ke hadapan, tiba-tiba dia ternampak seolah-olah ada benda yang sedang berenang di sebelah dia tau. Right? Dua-dua belah dia. And pada awalnya dia ingat kemungkinan rakan-rakan dia yang sedang berenang. Rupanya tak. Okay, so bila dia pandang sekali imbas, dia nampak seperti ada makhluk berambut panjang sedang berenang bersama dengan dia. Dan bila dia stop, dia pandang kiri kanan, dia tak jumpa apa-apa. Tapi bila sekali imbas time tu, dia memang confident yang dia nampak sesuatu yang sedang berenang dengan dia tau. So dekat at that particular moment, Fendi dah tak boleh fikir apa-apa. Dia tak nak berenang ke arah tersebut. Dia nak berenang ke atas. Okay? Dan dia nak naik bot lah. So Fendi pun terus naik ke atas. Tapi sambil dia naik ke atas tu, again dia kena tarik lagi. Tapi kali ni bukan teruk sangat lah tarik tu. Dia macam rasa dia kena tarik sikit saja. Tapi cukup untuk buat dia rasa panik. So Fendi tahu bila dalam keadaan laut, bila kau panik, tu masalah besar lah. Benda tu boleh mendatangkan bahaya kepada Fendi sendiri. Time tu bila Fendi terasa tarik tu, dia tenangkan diri dia and dia sambung perjalanan ke arah permukaan laut. So bila dia sampai ke permukaan laut, dia alangkah terkejutnya dia bila dia sampai ke atas. Dia tengok awan sekeliling dia yang tadi cerah sekarang dah gelap. Okay? Bukan malam tapi hari nak hujan. And apa yang lagi interesting is that bot yang dia turun tadi tu berada hampir 70 ke 80 meter jauh daripada mana dia berada tau. And at that moment dia fikir balik, alamak, aku nak kena berenang ke arah bot. And lagi kurang ajar, okay, bukan kurang ajar lah, lagi epic is that dia nampak dari jauh rakan-rakan dia dah naik ke atas bot tu tau. So obviously yang dalam kes ni Fendi tak dengar cakap lah. Okay, dia memang buat hal dia je. Yang lain semua dah abaikan dia. And member tu pun kurang ajar kan. Naik tak betul member agak-agak kan. So Fendi pun menjerit ke arah bot tu untuk kira macam suruh bot tu datang dekat dia. And at waktu yang sama dia pun berenang ke arah bot tu lah. Sambil dia berenang ke arah bot tu, and bot tu pun nak cuba menghala ke arah dia, tiba-tiba rakan-rakan, 3 rakan dia menjerit tau, Fendi, berenang, laju sikit, laju. And Fendi macam pandang keliling dia tak nampak apa-apa. And
Fendi continue lah berenang macam biasa kan. Tapi kawan dia bilang, Fendi laju, Fendi berenang laju sikit. Apa kenapa? Menjerit-jerit lah. Tapi yalah jarak jauh kan, mana nak dengar sangat kan. So Fendi pun berenang. Akhirnya boat tu sampai dekat pertemuan di antara Fendi dengan boat tersebut. And Fendi pun naik ke atas boat tu lah. And then Fendi pun tanyalah rakan-rakan dia, apa hal korang menjerit tadi tu kan. And 3 rakan tadi cakap yang diorang nampak seperti ada sesuatu yang sedang berenang ke arah Fendi. Alright, diorang tak tahu apa benda tu, diorang tak tahu nak cakap benda tu ikan ke, tapi tak nampak macam ikan, nampak seperti manusia yang sedang berenang and cuba nak menangkap Fendi. And pada waktu itu instruktur tu senyap apa, tak nak cakap apa-apa. Fendi pun tanya instruktur tu, apa hal lah, apa yang dah berlaku ni, kenapa macam ni kan. Instruktur tu tak nak cakap apa-apa, dia diam sahaja. Instruktur tu hanya cakap, masa dah lambat dah ni, kita dah terlalu lama dekat luar ni, think best kita balik lah. Tapi the best part is, apa yang Fendi sedar bila dia tengok dekat jam dia, rupanya Fendi dah berada dalam air hampir 40 minit. And tangki oksigen yang dia ada dekat belakang tu patutnya hanya boleh tahan selama 30 minit macam tu je. Dia tak boleh lama sebab tu memang dah disetkan. So macam mana Fendi pun fikir, macam mana dia boleh survive lama sangat dalam tu. Patutnya by the time dia berenang, tangki oksigen tu patut dah habis. Tapi yelah, kita tak tahu kan, mungkin ada emergency reserve tank ke apa kan. Aku tak pandai nak assume benda ni, tapi assuming that maybe sebab dia tak bernafas kuat ke apa, so ada extra oksigen untuk tahan dia lebih lama sikit lah. So Fendi pun tanyalah member-member dia, apa hal korang naik tak bagi tahu aku tu. So rupanya kawan-kawan diorang dah alert si Fendi untuk cakap naik, dah bagi isyarat semua, tapi Fendi je ibarat macam dalam dunia dia sendiri, tak dengar cakap, tak layan everything. Sebab 3 sekawan tadi tu, si Omar, Mika dengan Zul, dah rasa perubahan dalam air laut tersebut tau. So diorang terus dah tak nak stay lama tu, diorang bagilah signal dekat Fendi untuk naik. Tapi Fendi buat tak indah je, and diorang kena, even though diorang semua rakan dan semua sekawan ke apa, tapi bila bab benda macam ni, diorang kena fikir pasal keselamatan. So diorang cepat-cepat naik ke atas, and dengan harapan diorang boleh menggunakan boat tersebut untuk memanggil Fendi untuk naik ke atas. So lepas lama macam tu, so diorang pun bagi tahu lah Fendi, pada asalnya memang diorang dah plan nak masuk balik ke dalam laut untuk cari Fendi. And elok diorang plan nak buat benda tu, tiba-tiba diorang nampak Fendi naik ke permukaan laut. And time tu lah diorang panggil and everything lah, okay. So selepas dah selesai aktiviti penyelaman diorang tu, so diorang pun balik ke darat and everything all. Diorang pun merehatkan diri and then makan and everything all. And diorang kira consider macam that's it lah, done for the day lah, diorang cakap kan. So malam tu macam biasa lah, diorang relax dalam hotel diorang, okay. And then kongsi pengalaman diorang time diorang diving and everything. So Fendi pun cerita apa yang dia alami sepanjang dia dalam laut tersebut, and diorang pun macam terkejut lah apa yang dah berlaku, everything all. So selepas dah sembang everything, masa pun dalam pukul 11 macam tu. So Fendi pun dah penat, diorang semua dah penat, and diorang pun tidur lah. Alright, diorang pun tidur. Okay, so pada malam tersebut, selepas semua orang dah tidur, Fendi mengalami satu mimpi yang agak luar biasa tau. Okay, so dalam mimpi tersebut, Fendi berada di dekat kawasan pantai tau. Okay, dekat kawasan pantai, dia jam. Dia fikir, apa benda yang dia tengah buat kat sini kan. And tak ada orang langsung di sekeliling dia. Okay, and tiba-tiba dia nampak seperti ada seorang wanita yang sedang berdiri dekat dalam laut. Okay, so dalam laut tu tak adalah kira dalam-dalam sangat, tapi dekat permukaan yang dekat pantai tu still boleh berdiri lah. So Fendi dari jauh dia tengok wanita tersebut, dia macam apa wanita tu tengah buat dekat situ kan. And wanita tu berpakaian serba cantik tau, macam kebaya macam tu lah. Okay, bukan kebaya macam kita punya dekat Malaysia, tapi kebaya dalam versi diorang lah, versi dekat Indonesia. So dia nampak macam pakaian dia macam tu tau. Okay, so si Fendi ni macam blur lah, and cuba panggil miss kan, masuk sini everything on. So dari jauh dia nampak seperti wanita tu sedang berjalan ke arah Fendi tau. And sambil wanita tu jalan ke arah Fendi, makin dekat, kecantikan yang si Fendi nampak tadi tu berubah menjadi satu makhluk yang hodoh di mata Fendi tau.
terlalu hodoh sampaikan dia tak boleh handle benda tu, dia tersendiri tertutup mata dalam mimpi tersebut tau. Sampaikan satu tahap bila dia buka mata dia balik dalam mimpi tu, Fendi kira bersemuka dengan makhluk tersebut, and makhluk tu memang hodoh lah muka dia kan. Agak memang seram, dengan badan basah and everything, all rambut kerinting, muka menyeramkan, pakaian macam koyak-koyak. Tapi apa yang Fendi perasan is that kaki wanita tersebut tak nampak seperti kaki manusia tau. Okay, and dia bukan nampak macam sisik ikan ke apa, tapi memang Fendi tak boleh nak brain apa benda yang dia nampak dalam mimpi tersebut. And dalam mimpi tu, apa yang berlaku lepas tu is that Fendi kena tampar sekali dekat muka. Okay, elok Fendi kena tampar, Fendi pun terkejut bangun daripada mimpi dia. Okay, and memang time tu dia bangun, dia rasa muka dia sakit gila. Okay, and dia kejutkan rakan-rakan dia, and kesemua rakan dia nampak seperti ada bekas tapak dekat muka dia, besar gila, and kemerah-merahan lah. And Fendi time tu kepala dia sakit at the same time, sebab memang dia rasa seolah-olah dia kena tampar betul-betul tau. So diorang semua tanyalah, kawan-kawan si Fendi tanya apa dah berlaku everything. So Fendi menceritakan apa yang dia nampak dalam mimpi dia tu. So selepas dah explain everything, so diorang pun start baca doa and everything untuk dilindungi lah daripada sebarang perkara yang tak diingini berlaku. So selepas tu diorang pun sambung balik tidur, and nasib baik alhamdulillah tak ada apa yang berlaku selepas tu. Tapi pada keesokan hari, diorang kan ada 3 hari diorang boleh dive kan. So diorang pun dah ready balik barang-barang diorang, and diorang nak dive. Tapi Fendi dia rasa macam was-was sikit untuk menyelam kali ni. So bila diorang jalan ke arah boat yang bakal bawa diorang ke tempat yang sama macam malam, Fendi pergi jumpa instructor tu and cakap dengan instructor tu, dia benda ni dah berlaku dekat dia macam ni, and dia cuba nak dapatkan penjelasan daripada instructor tu apa sebenarnya yang dah berlaku. So disebabkan insiden tu dah berlaku, so instructor tu terpaksalah bagi tahu apa yang sebenarnya berlaku. So dikatakan bahawa dekat kawasan situ ada macam ibarat macam bunian-bunian air tau. And bunian-bunian air tu tak suka diganggu pada waktu-waktu tertentu. And also especially kira kelakuan yang pelik-pelik ke, ataupun ada satu benda yang buat benda tu marah ke apa, dia kira macam akan trigger lah. Okay, and mengikut instructor tu, Fendi telah melakukan sesuatu yang consider buat diorang marah lah. Okay, which is macam aku cakap pada awal cerita ni, ada satu bahagian tadi aku yang Fendi menyelam sebab dia nampak ada macam seperti sesuatu yang menarik perhatian dia. Pada awalnya bila dia nampak dari jauh, apa benda yang menarik tu bagi dia tak nampak cantik, tapi tiba-tiba bila sampai kat bawah tak jumpa apa-apa. So dia try selak-selak dekat kawasan batu karang tersebut. So sambil dia selak tu, dia dah terganggu something kat situ tau. So bila dia terganggu, benda tu semua, kata instructor tu, bunian-bunian air tu marah dengan apa yang Fendi dah lakukan. So selepas instructor tu dah bagi tahu apa yang dah berlaku pada Fendi, Fendi terus dia kata, you know what, I'm not going to continue dalam ekspedisi penyelaman kali ni. Korang nak pergi, korang pergi. Okay, and yelah, Fendi dan rakan-rakannya dah spend amount of, kira banyak agak duit lah untuk selam dekat kawasan tersebut. Tapi disebabkan Fendi tak nak, and Omar, Zul dan juga Mika pun dah fikir macam, kalau senior penyelam pun dah tak nak turun, kau ingat kita orang nak turun ke? End up diorang tak selam langsung pada hari-hari berikutnya. Okay, diorang end up just lepak dekat bilik ataupun just keluar dekat kawasan-kawasan tersebut. So diorang dah tak kisah, walaupun burn lah beribu ringgit untuk ekspedisi selam tu, diorang tak nak selam dekat kawasan situ. So akhirnya bila diorang kembali ke tanah air, diorang pun ceritalah dengan rakan-rakan diorang yang lain apa yang dah berlaku dekat pengalaman diorang dekat Gili Islands tu. So in the end, Fendi pada awalnya memang kira dia nak stop lah, dia tak nak menyelam lah, sebab bagi dia itu adalah satu experience ataupun satu pengalaman yang agak traumatized bagi dia. Dia pada awalnya memang dia nak plan tak nak dive dah, tapi yalah macam aku cakap tadi kan, disebabkan minat diorang, so dia pun decide untuk continue lah. And 3 kawan dia, salah seorang dia decide untuk stop entirely menyelam, sebab yalah bila sekali kau dah kena, walaupun diorang tak terkena benda tu directly yang kena Fendi,
Tapi aku rasa 3 orang tu, time bila Fendi nak berenang balik ke atas boat tu, bila diorang nampak makhluk yang sedang kejar tu, okay, memang salah seorang daripada rakan orang macam, dah aku dah nak terlibat dengan benda-benda laut ni semua, aku tak tahu bila mungkin apa turn aku boleh kena macam tu. So dia end up dia retire daripada aktiviti penyelaman, and dia macam biasalah dia buatlah aktiviti lain kan, dia tak nak ada kaitan dengan penyelaman. So pengajaran pada kisah hari ni is that yes, kita kadang-kadang kita boleh jadi salah seorang senior dalam satu aktiviti tu. Tak kisahlah aktiviti sport apa sekalipun lah, berbasikal ke apa ke, walaupun kita ada pengalaman bertahun-tahun lamanya pengalaman, kita kena sentiasa merendahkan diri kita. Ibarat macam kita ni masih student bila kita pergi explore di tempat-tempat yang baru, sebab kita tak tahu cara dia macam mana, tempat dia macam mana. Kita jangan terlalu mengikut kepala kita and terlalu ikut ego kita yang end up sampai last kita tengok macam kes Fendi, hampir memudaratkan diri dia and sampai dia kena lempang dengan bunian air tu. Settle kena lempang kan. So in the end, kita ambil pengajaran ni kepada diri aku sendiri, kepada semualah, okay? Tak kisahlah apa sekalipun yang kita buat, tak kisahlah berapa lama pengalaman kita ada dalam satu bidang tersebut, kita sentiasa cuba merendahkan diri. Ibarat macam kita ni still baru dalam benda tu. Okay, kita ada sentiasa everyday there's something new to learn. Amboi, spekong sikit. Okay, everyday there's something new to learn. Tiap-tiap hari ada benda baru yang kita boleh belajar. Okay, so aku harap korang enjoy pada kisah hari ini. Okay, aku harap banyak, kira boleh katakan menyeramkan juga lah. And then especially bila bab-bab laut ni, aku laut ada isu sikit kan. Aku pernah lah sekali tu try, bukan scuba diving lah, tapi lebih kepada snorkeling. Okay, snorkeling pun atas permukaan lah pun. Ada satu tahap tu benda tu, kira laut tu macam menjunam ke bawah tau. Dia punya tanah ke apa benda menjunam ke bawah. And then gelap gila tau. Itu pun dah buat aku risau kan. So bayangkan kalau nak menyelam, tak apa. Sekian, terima kasih lah. Aku takkan buat lah. Aku mungkin tak ada keberanian untuk buat apa seperti apa yang Pak Sekawan ni buat. So again, aku harap korang enjoy dengan kisah seram pada hari ini. And kalau korang suka pada kisah pada hari ini, jangan lupa tekan butang like di bawah. Alright. And kepada viewers aku yang belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe. And jangan lupa bell notification supaya mana-mana video aku yang aku uploadkan, korang akan diberitahu terlebih awal. So sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang, di kisah seram yang akan datang. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa di konten akan datang. Assalamualaikum.